بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita belajar ilmu tajwid yang berkaitan dengan kalamullah, yang di mana ahli Al-Quran ialah pada ahlullah, ahli, dan juga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita akan teruskan pada bab sifat al-huruf. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita habiskan pada bab ini dengan cara yang lancar biiznillah SWT. Nah, kita sudah sampai, kalau tak silap, pada sifat tafashi. Kita sudah sampai pada sifat tafashi. Sebelum ni kita dah belajar sifat yang berkaitan yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sudah sampai pada sifat tafashi. Sifat yang memiliki lawan kita kata ada 5 jenis sifat, iaitu sifat yang berkaitan pada nafas, sifat yang berkaitan pada suara, sifat yang berkaitan pada pangkal lidah, sifat yang berkaitan pada keseluruhan lidah, sifat yang berkaitan pada keadaan huruf. Yang berkaitan pada nafas adalah 2 sifat, hams dan jahar. Yang berkaitan pada pada suara 3 sifat, iaitu jahar, iaitu syiddah, tawassud dan rakhawa. Sifat yang berkaitan pada pangkal lidah ada 2 sifat, isti'la dan istifal. Sifat yang berkaitan pada keseluruhan lidah ada 2 sifat, itbaq dan infitah. Sifat yang berkaitan pada keadaan huruf ada 2 sifat, iaitu idlaq dan ismad. Dan kita kata jenis yang kelima pada sifat ini adalah tidak berkaitan pada ilmu tajwid, tetapi dia berkaitan pada apa? Berkaitan pada ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Nah. Kemudian kita kata setiap huruf pada bahasa Arab mesti memiliki 5 sifat pada jenis-jenis sifat yang tadi kita sebut. Sifat yang memiliki lawan. Maknanya contoh, kalau kita ambil huruf hamzah, hamzah sifatnya adalah jahar, syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian apa? Ismad. Mesti setiap huruf mesti ada 5 sifat, tak boleh kurang pada 5 sifat. Baik, tetapi sifat yang tidak memiliki lawan kita ada 7 sifat, dan bukan setiap huruf mesti ada badannya di antara sifat yang tidak memiliki lawan. Maknanya sifat yang tidak memiliki lawan untuk beberapa huruf sahaja, bukan untuk semua huruf, ya. Tetapi kalau pada sifat yang memiliki lawan ini untuk semua huruf bahasa Arab. Barakallahu fikum. Untuk mudah nak ingatkan, macam biasa saya panggil untuk nak bagi ingat pada pelajar saya, kita panggil sifat yang tidak memiliki lawan sifat yang special bagi huruf itu. Macam contoh sekarang, hari ini kita nak belajar sifat tafashi. Tafashi ini khas pada satu huruf sahaja, sifat yang special untuk satu huruf, iaitu huruf shin. Apa maksud pada tafashi? Tafashi adalah berhamburan. Berhamburan apa? Menimbulkan huruf dengan keadaan berhamburan angin di dalam mulut. Hurufnya huruf shin sahaja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish. Quraish. Wasyamsi wa duhaha. Ini adalah sifat tafashi, berhamburan angin itu ataupun nafas dalam mulut, ya. Barakallahu fikum. Itu maksud pada sifat tafashi dan dia khas pada huruf shin sahaja. Mungkin ada orang akan tanya saya, apa beza tafashi dengan hams? Hams nafas berterusan, tafashi macam ada nafas juga. Jangan lupa, huruf shin itu memang huruf hams, tetapi ada kelebihan, itu adalah berhamburan nafas dalam mulut dulu sebelum keluar. Kalau sin, contoh as terus keluar. Kalau shin ash. Kalau kita rapatkan ini kan, lidah ada naik, pertengahan lidah naik ke langit, kita akan rasa macam angin itu ataupun udara yang keluar tu akan kena dengan gigi, belakang gigi kan.
ash baru keluar. Itu maksud pada sifat tafashi. Maknanya berhamburan nafas ataupun angin di dalam mulut. Hurufnya huruf shin sahaja. Sifat yang ketujuh, dan ini adalah sifat yang terakhir daripada sifat yang memiliki lawan, iaitu sifat istitalah. Huruf dhad di antara huruf yang susah sikit, tetapi insya-Allah harap pada setiap pelajar yang ikut dengan saya ni cuba kita faham betul-betul macam mana makhraj huruf dhad, dan di sama waktu macam mana nak jaga sifatnya supaya dapat sebutan dhad yang sempurna. Yang pertama, pada makhraj dhad, dari mana makhrajnya? Adalah pada bahagian tepi lidah kiri ataupun kanan ataupun kedua-duanya dengan apa? Dengan gigi geraham atas. Baik, ini adalah makhraj huruf dhad. Dhad ini ada sifat bentuknya adalah sifat rakhawa. Dia jahar dan dia rakhawa juga, dan dia isti'la, tafkhim, dan dia adalah itbaq juga. Baik, ketebalannya tinggi maknanya. Baik, jadi pada huruf dhad ini macam mana nak jaga badannya? Yang pertama, jaga pada makhrajnya. Yang kedua, jaga pada sifat rakhawa, sangat penting pada dhad. Yang ketiga, jaga ketebalan. Rakhawa ini adalah banyak pada pelajar kadang-kadang tak jaga. Dia gantikan nama rakhawa dengan apa? Istitalah. Istitalah. Tetapi yang memanjangkan bunyi huruf iaitu bukan istitalah. Istitalah ini keadaan lidah dalam mulut. Kadang-kadang banyak pada guru silap tu kepada pelajar. Dia kata contoh walad, dia kata walad dallin. Cuba buat istitalah. Dia suruh dengan pelajar buat istitalah. Istitalah ini adalah keadaan lidah dalam mulut. Keadaan. Tetapi yang penting itu adalah sifat rakhawa pada dhad. Sifat rakhawa. No sahaja fakat istitalah. Istitalah itu keadaan lidah. Apa yang jadi dalam keadaan lidah dalam mulut itu. Apa yang jadi itu maksud pada istitalah. Sekejap lagi kita akan faham apa maksud istitalah betul-betul. Tetapi yang penting adalah sifat apa? Sifat rakhawa. Contoh, contoh pada dhad sukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Ataupun lahu mulkus samawati wal ard. No, wal ard. Wal ard. Tak boleh. Kenapa? Sebab dhad ini bukan syiddah, bukan khalqalah. Baik, dia jahar rakhawa. Kalau jadi jahar syiddah, apa akan jadi? Akan jadi macam khalqalah. Ingat, kita kata hasil huruf jadi khalqalah. Kenapa? Sebab pertemuan dua sifat, iaitu jahar dan syiddah, kan? Semalam kita belajar. Jangan lupa. Kenapa jadi khalqalah? Sebab pertemuan dua sifat, iaitu jahar dan syiddah. Sekarang pada dhad bukan ada jahar dan syiddah. Dhad ada jahar dan rakhawa. Baik. Jadi kita kena jaga bunyi berterusan. Erti pada istilah iaitu memanjangkan makhraj huruf dhad dari tepi lidah bahagian belakang sehingga hujung lidah apa? Menyentuh dengan pangkal gigi atas. Pangkal gigi atas. Okey. Ada dalam kitab-kitab kadang-kadang tulis sampai menyentuh makhraj huruf lam. Boleh juga. No, bukan salah. Memang betul juga. Sebabnya, kenapa jadi istitalah itu? Apa sebab jadi istitalah ini? Iaitu terjadi disebabkan udara yang menekan dari belakang lidah. Apabila nafas keluar itu ataupun udara keluar, dia akan, kan dhad itu adalah jahar, betul tak? Jahar apa maksud? Nafas tertahan. Jadi sekarang udara itu dah tak ada laluan. Dia macam kalau sukun, dia dah dhad ini dia akan tekan dulu sikit kemudian baru keluar. Udara ni yang akan tekan pada bahagian belakang. Apa yang akan jadi? Mari kita tengok sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Okey. Cuba kita tengok video ni untuk lebih jelas insya-Allah. Nampak?
Udara yang keluar, kemudian tekan lidah kepada bahagian depan. Meluaskan makhraj daripada bahagian tepi lidah bahagian belakang sehingga hujung lidah itu sentuh dekat pangkal gigi atas, kan? Cuba tengok. Tapi ini bukan sahaja istitalah nak jaga rakhawa bunyi dhad itu ya. Banyakkan kadang-kadang pada pelajar dan kadang-kadang pada guru yang campurkan bunyi sifat istitalah dengan rakhawa. Istitalah dengan rakhawa ini macam adik-beradik tak boleh berpisah. Mesti keluar sekali. Istitalah dan rakhawa akan keluar sekali. Lidah akan jadi satu cara seperti yang tadi kita kata, meluaskan makhraj. Dan bunyi huruf itu pun bunyi huruf adalah panjang. No, tak boleh ya. Barakallahu fikum. Tolong jaga pada bahagian tempat yang warna kuning dekat sini adalah tempat sentuh sahaja, tanpa tekan. Tapi kalau tepi lidah kiri ataupun kanan dengan gigi geraham itu sentuh serta tekan ya. Jangan, kadang-kadang ada pada pelajar yang sebut macam ni. Dia jadi macam dal tapi tebal. Itu salah. Bahagian yang kita tekan bahagian tepi, no bahagian hujung. Barakallahu fikum. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Ada soalan pada apa yang kita belajar hari ini? Siapa ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, mari kita buat ulangan sama-sama untuk sifat. Sifat yang kita belajar, bab sifat yang kita belajar adalah sifat yang berkaitan pada nafas. Kita kata ada dua sifat, iaitu hams dan jahar. Hams adalah nafas berterusan keluar, hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Jahar adalah nafas tertahan, hurufnya yang baki pada huruf selain huruf hams. Kemudian sifat yang berkaitan pada suara adalah syiddah, tawassut, rakhawa. Syiddah adalah suara tertahan, hurufnya ajid, qatim, bakan. Tawassut adalah suara sederhana di antara sifat syiddah dan rakhawa, hurufnya lin, umar. Rakhawa iaitu suara berterusan keluar, hurufnya selain pada huruf syiddah dan tawassut. Yang baki pada huruf iaitu semua huruf rakhawa. Kemudian sifat yang berkaitan pada pangkal lidah kita ada isti'la dan istifal. Isti'la adalah pangkal lidah terangkat ke langit, hurufnya khussa dawtin qid. Dan huruf istifal adalah pangkal lidah menjauhi langit, yakni tidak menaik. Hurufnya apa? Hurufnya yang baki pada huruf selain pada huruf isti'la. Okey. Isti'la hasil badannya huruf akan jadi tebal. Istifal hasil badannya huruf akan jadi nipis. Kemudian sifat yang berkaitan pada keseluruhan lidah kita ada itbaq dan infitah. Itbaq adalah lidah melekat ataupun merapat dengan lelangit. Hurufnya sad, dha, ta, dha, 4 huruf. Infitah adalah lidah menjauhi lelangit, menjauhi ataupun merendah pada lelangit. Okey, hurufnya yang baki pada huruf. Kemudian kita ada sifat yang berkaitan pada keadaan huruf, kita ada izlaq dan juga ismat, dan kita kata sifat ini tidak berkaitan pada ilmu tajwid. Dia berkaitan pada ilmu bahasa. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan, kita ada 7 sifat. Ada 7 sifat iaitu safir, bunyi siulan ataupun berdesir, sad, hurufnya sad, sin, zai. Kemudian qalqalah adalah pentulan. Kita ada qalqalah 2 bahagian, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra yang ada pertengahan bacaan, maknanya pertengahan kalimah ataupun pertengahan ayat. Kemudian qalqalah kubra yang ada pada hujung kalimah ketika waqaf. Okey. Kemudian kita ada inhiraf. Inhiraf adalah cenderung, maknanya aliran suara. Contoh untuk lam akan cenderung kepada bahagian tepi, kalau ra kepada bahagian hujung lidah. Kemudian hurufnya adalah 2 huruf, huruf lam dan ra. Kemudian sifat lin adalah lembut dan mudah keluar. Huruf itu adalah 2 huruf, huruf ya dan waw yang sukun yang sebelumnya berbaris atas. Kemudian sifat takrir, takrir berulang ataupun bergetar. Sifat ini adalah hurufnya adalah 1 huruf sahaja, huruf ra. Dan huruf ra dan sifat ini adalah kita jaga untuk buat sifat ini, tapi jangan secara lebih supaya kita tak dengar lebih pada 1 ra. Baik. Kemudian sifat tafashi iaitu berhamburan nafas, maksud ataupun ini di dalam mulut itu hurufnya 1 huruf, huruf shin.
Kemudian kita ada sifat istitalah, adalah memanjangkan apa? Memanjangkan makhraj ataupun meluaskan makhraj. Kalau boleh betulkan. Memanjangkan apa? Tak. Meluaskan makhraj pada bahagian tepi lidah bahagian belakang sehingga ujungnya. Mungkin kalau kita betulkan ni lagi bagus. Barakallahu fikum. Ini pada sifat al-huruf, semua yang sifat yang kita belajar sebelum ni, alhamdulillah. Dalam jadual 63 ni menunjukkan mana sifat yang kuat, mana sifat yang lemah, mana sifat yang pertengahan. Dan seperti mana sebelum ni saya sebut, apabila sifat yang kuat lebih daripada sifat yang lemah, maka huruf akan jadi kuat. Apabila sifat yang lemah lebih daripada sifat yang kuat, maka huruf itu akan lemah. Apabila bersamaan sama sifat yang kuat, bilangannya sama dengan sifat yang lemah, maka huruf itu akan panggil sederhana. Okey, bila sifat yang kuat lagi banyak, macam boleh kata hanya satu sifat ataupun hanya satu sifat saja yang lemah, boleh kata huruf itu kira paling kuat. Apabila huruf sifat yang lemah sangat banyak daripada sifat yang kuat, maka huruf kita panggil paling lemah. Apa faedah ni kalau kita belajar? Menambahkan untuk kita ilmu supaya kita tahu cara sebutan huruf yang sempurna. Sebab huruf yang kuat, sebutannya pun kuat. Barakallahu fikum. Kemudian ada pada jadual yang menunjukkan macam contoh huruf yang paling kuat adalah huruf ta. Kenapa? Sebab dia mempunyai 6 sifat yang kuat. Kemudian huruf sad, kemudian serendah huruf ain. Ini contohlah huruf yang lemah macam huruf sin. Paling lemah adalah huruf fa. Barakallahu fikum. Ini baca saja cukup insya-Allah. Barakallahu fikum. Ini kita sudah belajar sebelum ni, jadi tak salah kalau kita cakap sebelum kita mula latihan biiznillah. Huruf bahasa Arab kita ada 29 huruf kan? 29 huruf ini terbagi kepada dua bahagian. Terbagi kepada berapa bahagian? Dua bahagian. Sebahagian badannya adalah tafkhim. Tafkhim tebal, iaitu khussa, dhabt, tanqid. Dan sebahagian yang lagi adalah tarqiq. Tarqiq, nipis. Baik, ini tafkhim, tarqiq. Seperti istilah, istifham. Tafkhim dan tarqiq. Bab yang kita belajar ini adalah berkaitan pada bab tafkhim dan tarqiq, bab istilah dan istifham. Okey? Maknanya ulang lagi sekali. Huruf bahasa Arab terbagi kepada dua bahagian. Sebahagian badannya tebal selamanya. Dibaca tafkhim selamanya. Maknanya kalau dia baris bawah, kalau dia baris atas, kalau dia baris depan, mana-mana baris tetap dia apa? Tafkhim. Dia sukun tafkhim. Baik? Itu apa dia? Khussa, dhabt, tanqid. 7 huruf ini, huruf tafkhim. Baik. Kemudian sebahagian yang lagi adalah pada huruf kita panggil tarqiq. Yang baki pada huruf adalah tarqiq. Tapi dalam huruf tarqiq ini pun terbagi kepada dua bahagian. Dua bahagian macam mana? Adalah terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca nipis. Ada di antaranya kadang-kadang dibaca tebal dan kadang-kadang kita baca nipis. Seperti mana? Seperti alif. Sebelum ni kita dah belajar. Alif kita kata kalau sebelum ni tafkhim, maka alif tafkhim juga kan? Lam. Kadang-kadang dia nipis, kadang-kadang dia tafkhim. Seperti dalam ismul jalalah. Kita sudah belajar sebelum ni kan? Kalau sebelumnya baris depan ataupun baris atas, tafkhim. Kalau sebelumnya baris bawah, tarqiq. Ra. Dia pun ada keadaan untuk ra bila dia tafkhim dan bila dia tarqiq. InsyaAllah kita akan belajar pada kelas-kelas yang akan datang biiznillah subhanahu. Jadi ulang lagi sekali, maknanya kita ada terdapat pada huruf yang nipis ataupun kita panggil huruf yang selain dari huruf istilah adalah tiga huruf. Kadang-kadang dibaca tebal dan kadang-kadang dibaca nipis. Apa dia? Alif, lam, ra. Dan huruf dibaca nipis selamanya. Apa dia? Iaitu huruf semua yang baki pada huruf istifham selain daripada huruf apa? Alif, lam, ra. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian dungun. Dungun ni pun sebelum ni kita cakap tentangnya. Bila dia jadi tafkhim, bila dia jadi tebal dan bila dia jadi nipis.
dia akan jadi tebal jika ada sebelumnya huruf isti'la selain ghain dan kha. Huruf isti'la selain dan ghain dan kha. Mungkin lebih afdal kita tulis macam ni. Tebal jika sebelumnya huruf ikhfa yang isti'la dah cukup. Memang tak ada ghain dan kha. Tapi kalau nak biar macam tu, biar ayat ini ghain dan kha. Sebab apa? Ghain dan kha itu huruf izhar, memang tak ada dumun. Baik, ingat huruf izhar hamzah ha, ain ha, ghain kha. Dan dungun dia akan baca nipis jika selepasnya huruf apa? Huruf istifal. Lagi sekali supaya kita tak keliru. Sekarang dungun kita tengok huruf yang selepasnya. Dungun kita tengok huruf yang selepasnya. Kalau selepasnya tafkhim, dungun akan jadi tafkhim. Kalau selepasnya tarqiq, dungun akan jadi tarqiq. Contoh, man sadda, man sadda. Apa? Dungun tebal. Man taba, man taba. Ini apa? Dungun nipis. Cuba kita tengok lagi sekali. Apa perbezaan di antara dungun tebal dan dungun nipis? Apa perbezaan di antara dua-duanya? Dungun tebal, pangkal lidah akan terangkat ke langit. Dungun nipis, pangkal lidah tidak terangkat ke langit. Cuba kita tengok dekat sini dungun nipis. Man taba. Lagi. Man taba. Pangkal lidah tidak terangkat. Man taba. Man taba. Kalau dungun tebal, man sadda. Lagi, cuba tengok. Man sadda. Nampak? Man sadda. Ini yang menunjukkan pada kalau dungun tebal, pangkal lidah apa yang akan jadi? Akan terangkat ke langit. Barakallahu fikum. Man sadda. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Yang selepas yang hukum alif insya-Allah kita akan ambil pada kelas yang akan datang biiznillah Subhanahu taala. Barakallahu fikum. Ada soalan? Ada siapa-siapa ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Macam faham tapi tak tahulah kalau Ustaz tanya nanti dapat ke tak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Sekarang pada bab sifat, kita akan buat ulangan. Kelas depan insya-Allah kita ulangan. Sekarang kita sudah habis belajar sifat. Jadi kelas start pada kelas depan ulangan. Awal mula kelas mesti 2 orang ataupun 3 orang kena sebut sifat itu. Mungkin supaya lagi bagus kita buat soal jawab. Nanti saya tanya antum jawab. Saya tanya antum jawab. 2-3 hari lagi pada kursus kita sekarang hari Jumaat. Nanti akan sambung Isnin. Ada lagi 5 hari. 5 hari ulang-ulang insya-Allah memang okey biiznillah SWT. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ini sahaja yang kita akan belajar hari ini. Hanya sekarang insya-Allah kalau boleh kita buat latihan sekejap. Kita sambung latihan sikit supaya insya-Allah lebih bagus. Dan hari ini kita insya-Allah ada majlis khatam di Baitul Furqan. Kita ada majlis khatam Al-Quran. Jadi saya harap pada semua pelajar saya kalau ada masa boleh join dengan kita jam 9 malam insya-Allah. Mohon maaf ya, asalnya kelas kita sampai 9.30 tapi majlis khatam kita hanya sekali sebulan. Jadi kebetulan asalnya majlis khatam semalam tapi semalam saya tak dapat nak buat. Jadi hari ini insya-Allah kita akan jalankan majlis khatam biiznillah SWT. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah. Okey. Kita buat latihan insya-Allah sekejap. Ya Rabb. Bismillah. Kita sudah sampai surah An-Nazi'at, Ustaz. An-Nazi'at, Masya Allah. Lagi An-Nazi'at, An-Naba. Dah nak habis dah. Masya Allah, grup ni aktif. Okey. Ya Rabb. Kalau nak ilmu ni insya Allah lebih kuat, kita lebih memahami betul-betul, sampaikan pada orang.
Wallahi saya cakap, kalau kita ajar apa yang kita belajar ni, kita ajarkan pada orang, contoh anak kita, cucu kita ke, mana kawan ke, akan benda ni akan lagi tetap dekat kepada kita, lagi mudah biiznillah SWT. Kadang-kadang orang banyak menadu pada saya ustaz sudah berumur ni, macam mana nak hafal ni benda ni, hafal hari ni esok lupa, macam mana nak buat lah ustaz? Yani at-tikrar, jawapannya at-tikrar, berulang-ulang, ulang banyak ulang, insyaAllah akan hafal biiznillah SWT. Saya tengok orang Melayu macam awal sampai tahun 2015 kalau tak silap. Saya 2015 saya kerja dekat rumah anak yatim. Waktu tu saya bantu dekat dengan Syekh Zawi waktu tu. Yang penting saya tengok dekat rumah anak yatim, budak-budak dekat sana dia hafal satu lagu. Lupa lah nama lagu ni, subhanallah. Yang penting orang tu, saya pun tak hafal lagu tu. Lagu tu lagu Arab, lagu Islami, nasyid Islami. Orang tu hafal nasyid itu. Dan saya tengok, saya suruh kamu hafal Quran tak boleh. Kamu hafal lagu ni sekejap dah hafal. Dah berapa kali dengar dah hafal. Macam mana? Dia kata sebab ustaz kita banyak dengar. Ana cakap samalah juga, kalau kamu nak hafal Quran kena banyak dengar. Kena banyak berulang-ulang, lama-lama tengok dah boleh. Dah sekejap boleh hafal. Macam contoh sekarang kita buat hari tu program untuk hafal surah Al-Mulk. Yang join dengan kita ramai. Awal-awal kita buka program ni ramai yang join. Alhamdulillah boleh kata hampir 40 orang sudah hafal surah Al-Mulk dengan kita di Baitul Furqan. Hampir 40 orang sudah selesai surah Al-Mulk semua. Dia surah Al-Mulk, hafal surah Al-Mulk sekejap. Dia mula hafazan satu hari 2 ayat, tengok dah habis. Kenapa dia rasa macam mudah nak hafaz surah Al-Mulk? Sebab apa? Sebab dia hari-hari baca, mungkin dia setiap malam memang amalkan surah Al-Mulk. Jadi apabila dia mula hafazan, sekejap dah boleh. Sama juga. Kalau benda ni kita ulang-ulang, insya-Allah lepas ni mudah biiznillah SWT. Okey ya Rabb, kita mari insya-Allah jawab biiznillah SWT. Hari ni ada 12 orang saja. Mana yang lain? Masya Allah. Okey. Kita mula pada Hajar Rabiati. Semalam tak jawab kan? Hajar Rabiati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bersabar. Ya, jom kita jawab sikit sebab Saya tak pandai Ustaz tapi boleh cuba. Kau pula. Jom. Jom, ada salah. Jom. Bismillah. Sekejap. Okey. Okey, sin yalla, mula. Ustaz nampak skrin Ustaz? Okey. Sin hams. Hams Tafashi apa? Hams rakhawa safir. Rakhawa safir. Okay. Lam ini lam apa? Lam samsiah. Lam syamsiah. Okey, lam ismul jalalah ni tafkhim ke tarqim? Ini tafkhim sebab dia tebal. Bukan. Tarqim sebelumnya balik bawah. Baris bawah. Tawassut, inhiraf. Naam. Ar-Rahman, lam lam syamsiah. Lam syamsiah. Ra tafkhim ke tarqim? Ra tafkhim. Tafkhim dan juga apa? Tawassut, inhiraf, takrir. Alif mad asli. Ar-Rahim, lam syamsiah. Lam syamsiah, okey. Naam. Ya را تفخيم dan توسط انحراف تكرير. يا مد عارض للسكون. ميم توسط.
Alhamdulillah, Masya Allah. Yalla Haja Nur Zaliha, yalla Haja Nur Zaliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Okey, wan nazi'ati gharqa, yalla. Lam syamsiyah, Lam syamsiyah. nun wajibul gunnah, Okey. alif mad asli, Naam. Naam. ghain tafkhim, Masya Allah. ra tafkhim, تفخيم توسط انحراف تكرير. اوكي. قاف. tafkhim, اوكي. alif mad iwad, نعم tafkhim. ما شاء الله. ألف مد عوض تفخيم. اوكي. Lam syamsiyah, نعم. nun wajibul gunnah, نعم. alif mad asli, اوكي. tafkhim. لا، طاء تفخيم، ألف مد أصلي تفخيم. اوكي. Tinggal fa. اوكي. نشطة. Shin, hams, rakhawa dan tafashi. اوكي. Pa, tafkhim طاء تفخيم. dan alif mad iwad, tafkhim. أنت بارك الله فيك. اوكي، terus kan Haja Nur Hidayati. يلا بسم الله. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lam syamsiyah, اوكي. sin hams raqabah safir, نعم. alif ma asli, اوكي. alif ma asli. نعم ما شاء الله. Ba qalqalah sughra, نعم. okay, alif ma iwad. أحسنتي بارك الله فيك. Lam السابق. syamsiyah, نعم. okay, sin hams raqabah safir, اوكي. alif ma asli, نعم. qaf tafkhim, نعم alif ma asli tafkhim. ما شاء الله. سبق. قاف. Ba qalqalah sughra, نعم. qaf tafkhim, اوكي. alif ma iwad tafkhim. ألف مدعوات تفخيم. ما شاء الله. Terima kasih Ustaz. sama-sama. Oke, Hajah Hadlina. Yalla ya Hajah Hadlina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, lam qamariyah, tawasud dan inhiraf. Oke, bagus. Ba jahar dengan syiddah. Naam. Rod tebal hak tafkhim. Ra tafkhim. Oke. Alif ma asli. Masya Allah. Ahsanti. Sambung. Mim izhar syafawi dan tawasud. Oke. Ra tebal tafkhim. Oke. Alif dua tanwin ma'iwat. Madawat. Masya Allah. Waw lin raqawah. Waw lin raqawah. Oke. Ra tafkhim tawasud inhiraf takrir. Naam. Alif lam syamsiyah. Oke. Ra tafkhim tawasud inhiraf dengan takrir. Masya Allah. Ahsanti. Yalla. Alif lagi ma asli. Alif mad asli. Hams dan rakhawah. Hams dan rakhawah. Masya Allah. Ahsanti. Bagus. Oke. Jazakillah khairan. Masya Allah. Oke. Haja Bahriyah. Yalla ya Haja Bahriyah. Jom, kita nak jawab lagi 3 jadual insyaAllah. Haja Bahriyah. Ustaz. Okey. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta hams syiddah. Naam. Lam syamsiyah. Naam. Ra tawassud tafkhim inhiraf takwir. Naam. Alif dan asli tafkhim. Naam. Ha hams rakhawah. Masya Allah. Qaf tafkhim. Okey. Waw mad asli. Naam. Tanwin idgham bi gunnah. Masya Waw Allah. lin rakhawah. Naam. Tanwin idgham bi gunnah. Masya Allah. Okey. Alif mad asli. Ha Naam. hams rakhawah. Masya Allah. Ahsanti. Barakallah fiki. Okey, teruskan. Sama-sama. Okey, teruskan Haja Farida binti Yusuf. Lepas tu Haja Farida Ambi. Lepasnya. Okey. Haja Farida Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ba qalqalah sughra, Naam, ahsanti. sad tafkhim, Okey, tafkhim dan dan Safir. Safir. Okey. Alif ma asli, Naam. alif ma asli. Alif mad asli tafkhim. Okey. Ra tafkhim, Okey, naam. alif ma asli. Masya Allah. Shin tawasud safir. Tak, sebelum ni. Shin. Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Qa tafkhim. Ra Alif. tafkhim, alif ma asli, tafkhim. Okey.
Lepas tu Ha. ha. Ham roqawah. Ahsanti barakallahu fiki. Okey, yaquluna. Khaf tafkhim. Naam. Waw lin roqawah. Tak. Ro ma asli. Sorry. Okey. Macam mana nak bezakan di antara waw lin dengan waw mad? Waw ma asli dia baris. Dia tak ada baris. Tak ada baris. Dia tak ada baris dan ada sebelumnya baris hadapan. Kalau waw lin dia ada tanda sukun atasnya dan sebelumnya baris atas. Okey, teruskan. Nun wajibul qannah. Nun wajibul qannah, naam. Ada alif dulu. Ada alif yaquluna, ada waw mad asli, alif nun wajibul qannah. Lepas tu nun sabdu. Alif ma asli. Dah cakap nun sabdu ini wajib qannah. Okey, la marduduna yalla. Ra tawassut. Ra tawassut, inhiraf, taklid dan juga dia tafkhim. Tafkhim juga. Okey, waw. Waw ma asli. Naam. Waw ma asli. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki. Okey, Haja Farida MB, assalamualaikum. Haja Farida MB, assalamualaikum. Okey, tanya orang lain. Ada. Okey. Kita Haja Zana, ya Allah Haja Zana. Bismillahirrahmanirrahim. Lam qamariyah tawassul inhiraf. Okey, bagus. Alif ma asli. Naam. Ra tafkhim. Masya Allah. Ha hamz rakhawah. Ahsanti barakallahu fiki. Idza Iza alif ma asli. Naam. Nun wajibul gunnah. Masya Allah. Alif ma asli. Masya Allah. Ahsanti. Idhaman nakhirah. Za tafkhim. Naam. Alif ma asli tafkhim. Naam. Tanwin idgham bi gunnah. Masya Allah. Ahsanti. Nakhirah. Ra taf. Sebelum ra ada kha. Kha tafkhim. Okey. Ra tafkhim. Ha hamz rakhawah. Masya Allah. Ahsanti. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala yang mudahkan untuk kita hadir juga pada kelas ini. Biiznillah Subhanahu Taala. Dan insya-Allah lagi 10 minit, tak sampai 10 minit, 7 minit insya-Allah kita akan ada majlis khatam biiznillah Subhanahu Taala. Tapi guna link, bukan ni, guna link lain ya. Nanti kita akan hantar dalam grup biiznillah. Siapa yang berminat untuk nak join dengan kita insya-Allah boleh, ahlan wa sahlan biiznillah Subhanahu Taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jazakallahu khairan katsiran. Amin. Amin ya Rabb. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Amin ya Rabb. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi